Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita meneruskan kuliah kita yang tertangguh sebelum ini. Jadi kuliah yang kedua lah kan. Ganti kepada minggu lepas. Jadi kita terus pada kuliah yang kedua pada hari ini, iaitu berkenaan dengan subjek peradaban Islam di Malaysia. Hari ini kita nak melihat kepada dua tajuk. Jadi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah bersiap sedia, catat nota apa yang perlu. Jadi mudah-mudahan kuliah pada kali ini dapat kita manfaatkan bersama. Walaupun kita adakan secara offline, tapi harapnya semasa menonton video kuliah ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat memanfaatkan, dan apa-apa saja persoalan yang berkaitan boleh diajukan terus di dalam Telegram. Baiklah, hari ini kita nak membincangkan tentang dua tajuk, iaitu berkenaan masih lagi dalam bab yang pertama. Kalau kita lihat dalam tajuknya, kita kata maklumat kursus, masih lagi dalam tajuk bab yang pertama, Islam dan konsep-konsep asas. Jadi saya pecahkan menjadi kuliah yang kedua, iaitu maqasid syariah, pandangan alam Islam. Ini kita kata pecahan daripada bab satu tadi. Baiklah, ini saya boleh katakan dua tajuk maqasid syariah dan pandangan alam Islam ini adalah merupakan lanjutan kepada perbahasan asas tentang Islam. Kalau kita ingat minggu lepas, kuliah kita minggu sebelum ini, minggu pertama, kuliah kita berkenaan dengan pengertian Islam, iman, ihsan, kemudian dengan asas-asas Islam. Jadi itu merupakan pengetahuan utama ataupun asas dalam kita memulakan ataupun memahami kita kata Islam itu sendiri sebagai agama. Jadi di samping itu, apabila kita dah memahami asas yang penting dalam Islam, maka Islam itu dikaji dan dikembangkan oleh para ulama sehingga membawa kepada munculnya topik-topik baharu yang menjadi perbahasan yang menjelaskan lagi Islam itu, iaitu antaranya maqasid syariah dan pandangan alam Islam. Ini semua pecahan lanjutan daripada perbahasan berkenaan dengan Islam. Ini sebenarnya luas lah. Saya boleh katakan bila bicara tentang Islam ini sangat luas cakupannya. Hatta kita nak menunjukkan bahawa sebenarnya Islam ini bukanlah satu agama yang kolot, bukan agama yang kaku. Dia sebenarnya berkembang dan segar. Kita kata evergreen. Perbahasan-perbahasan dia tu boleh kita kembangkan, kita luaskan lagi cakupannya, sehingga menyebabkan kita lihat munculnya pelbagai ilmu-ilmu baru yang macam saya sebutkan tadi, antaranya adalah maqasid syariah dan pandangan alam Islam ini. Ini sebagai kita kata pengetahuan tambahan. Baik. Apa yang penting asas dia tadi tu. Iman, Islam, ihsan, itu asas utama dia. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Kita biasa mendengar tentang maqasid syariah. Maqasid syariah, ada yang mengatakan tidak perlu untuk dibahaskan maqasid syariah kerana dalam Islam, kepatuhan dan ketaatan kepada perintah Allah itu adalah tidak perlu ditanya, tidak perlu dipersoalkan, hanya patuh dan taat semata-mata. Dalam masa yang sama, ada sebahagian ulama, ilmuwan yang mengkaji dari sudut maqasid syariah, nak menunjukkan bahawa setiap satu perintah Allah SWT itu ada maqasid-maqasidnya, tujuan-tujuannya. Maqsud itu adalah
jamak kepada perkataan maqsud. Maqsud jadi mufrad, kalau jamak dia jamak takthir maqasid asy-syariah. Maqasid syariah. Jadi ada dua pandangan. Jadi kita kata antara kita kata yang membawa perbincangan wacana maqasid syariah ni adalah para ulama contemporary hari ini. Misal Yusuf almarhum Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Jasir Audah dan sebagainya. Jadi itulah antaranya. Tujuannya adalah untuk pada saya melihat perkembangan ilmu maqasid ini adalah tujuannya untuk bertindak balas ataupun kita kata bereaksi ataupun memberikan hujah, respon balas atau jawapan balas kepada tohmahan-tohmahan jahat yang dilamparkan oleh para orientalis dan musuh-musuh Islam. Jadi perlulah ada kefahaman tentang maqasid ini supaya lawan supaya dapat berhujah sama dengan tahap mereka golongan-golongan ini. Orientalis, musuh-musuh Islam hari ini bukannya dia tak mainlah hujah-hujah kita kata yang simplistik. Mereka nak ada hujahnya yang mantap, dalil dan sebagainya, cara penghujahan. Jadi memerlukan para ulama kita membahaskan ataupun membuka satu wacana baru berkenaan dengan maqasid syariah misalnya. Antaranya lah, dari situlah saya ringkasnya berkenaan dengan kemunculan bidang maqasid syariah ini. Jadi saya terlampau banyak sebenarnya kitab-kitab rujukan yang membahaskan tentang maqasid syariah, tetapi saya suka untuk memilih satu petikan atau artikel ringkas yang telah disediakan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi mari sama-sama kita kita bincangkan. Sekejap saya kongsikan. Okey, baiklah. Ini kita boleh tengok, boleh ambil lah link ni. Kalau saya nak baca kemudian boleh copy link yang saya nanti saya akan kongsikan dalam slide tadi tu. Jadi sedikit berkenaan dengan usul fiqh ataupun kata tajuk di sini pendahuluan kepada ilmu maqasid syariah. Okey. Boleh dapati di Pejabat Mufti. Ini mudahlah untuk kita akses. Baiklah. Jadi kalau kita lihat dalam maqasid syariah ini adalah kalau seperti yang saya telah sebutkan tadi, ini adalah kita kata satu zaman yang melihat kemunculan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh kontemporari dalam kita kata wacana perbincangan Islam. Antaranya yang kita boleh sebutkan di sini Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dr. Ahmad Ar-Raisuni salah seorang tokoh ilmu Islam yang kita ada lah zaman sekarang ni, contemporary. Jadi kat sini beliau mengatakan bahawa zaman ini adalah merupakan zaman kebangkitan maqasid. As-Sahwah al-Maqasidiyah. Maksudnya menyaksikan ilmu maqasid mulai dibincangkan oleh para ilmuwan, politik, pembuat dasar negara. Selain daripada pembincangan masyarakat awam. Jadi kita kata inilah antaranya kenapa ilmu maqasid itu boleh berkembang pada hari ini. Jadi artikel ini juga menyoroti sejarah ringkas kemunculan ilmu maqasid syariah ini. Jadi kalau untuk pengetahuan kita, setiap ilmu yang berkembang ataupun yang dikembangkan oleh para ulama kita mesti ada pengasasnya. Kita tahu bahawa ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala memberikan ilham kepada para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuwan, dan mereka menghasilkan ataupun mewacanakan satu ilmu baharu ataupun mengembangkan satu ilmu yang lama kepada satu wacana yang baru. Maka kita boleh katakan tokoh yang melakukan pengembangan tersebut adalah sebagai tokoh
pengasas ataupun tokoh utama. Jadi dalam ilmu maqasid ini siapa yang kita kata boleh katakan sebagai tokoh rujukan utama dalam maqasid syariah? Jadi artikel ini menyatakan bahawa tokoh tersebut adalah Al-Imam Asy-Syatibi, merupakan guru pertama maqasid syariah. Dan setiap tokoh yang menghasilkan ilmu ataupun mengumpas kita kata satu wacana ilmu itu mesti ada kitabnya. Jadi dia bukan sembang kosong. Jadi kalau kita nak iktiraf seorang itu sebagai penemu ataupun pengasas kepada suatu bidang ilmu, dia mesti ada kitab dia, mesti ada karangan dia. Jadi kitabnya adalah Al-Muwafaqat fi Usulus Syariah. Jadi yang mana beliau telah menggagaskan satu ilmu maqasid syariah serta menyusun dalam bentuk yang sistematik seperti perbahasan dan perbincangan. Jadi itu kita kata yang kita kata official, yang rasminya. Tetapi menurut artikel ini juga bahawa sebelum Imam Syatibi pun telah dibicarakan ilmu maqasid syariah ini. Cuma apa yang membezakan adalah tokoh-tokoh sebelum daripada Al-Imam Syatibi, mereka membincangkan secara berasingan, secara sedikit-sedikit. Mungkin dalam satu topik itu disentuh sedikit-sedikit. Adalah maqasid syariah di situ. Antaranya adalah Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dalam kitabnya Riyas Al-Umam fi Tayyas Az-Zulam. Beliau telah menyatakan kegusaran perkhidmatan isu kemusuhan peradaban masyarakat Islam, kesenjangan aspek intelektual dan sebagainya. Jadi cara untuk keluar daripada permasalahan ini adalah mesti dengan membangunkan maqasid syariah yang universal, yang mengangkat dari status zani kepada satu aspek bahasa usul fiqh kepada status yang qat'i. Ini antaranya lah. Bermaksud sebelum Al-Imam Syatibi, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Haramain Al-Juwaini telah menyatakan, telah menyebut secara ringkas. Tapi yang membahaskan ilmu maqasid syariah ini secara terperinci ialah Al-Imam Syatibi. Okey, juga disebutkan di sinilah antaranya lah antara yang disebutkan, maka konsep awal Juwaini ini tidak cukup komprehensif. Jadi macam yang saya katakan tadi, sebelum Al-Imam Syatibi, pendapat-pendapat ulama sebelum itu tidak kita kata masih lagi di peringkat awal. Belum dikembangkan lagi sebagai satu benda yang satu ilmu yang kompleks. Kan? Jadi paling tidak beliau telah meletakkan batu asas pada ilmu maqasid syariah. Yang dikembangkan oleh ulama selepasnya. Ikuti oleh anak muridnya Imam Ghazali dengan istilah Ad-Durriyat Al-Khamsah. Jadi bermula dengan Al-Juwaini, kemudian diikuti dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali pula memperincikan lagi apa itu Daruriyat Al-Khams. Jadi maksudnya dalam Islam itu mestilah menjaga kepada kelima-lima perkara Ad-Daruriyat Al-Khamsah. Ada 5 perkara yang wajib dijaga atau yang diambil berat oleh syariah Islam. Jadi mesti dijaga. Iaitu ada 5, agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Itu dalam kitab Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul. Jadi kemudian diceritakan lagi ulama-ulama lain yang mengembangkan lagi perbahasan wacana maqasid syariah ini. Antaranya ada Imam Al-Ais Abdul Salam, Al-Imam Al-Karafi, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ni. Jadi bermaksud Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi melengkapkan perbahasan-perbahasan yang telah diutarakan oleh ulama-ulama sebelum dia. Jadi apabila selesai zaman Al-Imam Syatibi, muncul pula tokoh-tokoh kontemporari yang mengangkat balik perbahasan maqasid syariah pasca Al-Imam Syatibi. Jadi kat situlah kita lihat adanya muncul tokoh seperti Muhammad Tahir bin Ashur, Syekh Alal Al-Fasi, Ahmad Al-Raisuni, Jamaluddin Atiyah, Nuruddin Mukhtar Al-Kazimi, Syekh Ismail Ahsani dan Jasir Audah. Jadi inilah antara dari segi sorotan sejarah. Kalau kita boleh susun timeline, jadi kita boleh dapat lihatlah bagaimana pra-Imam Syatibi, zaman Imam Syatibi dan pasca Imam Syatibi rahimahullah ta'ala.
Okay, begitulah secara ringkas sejarah. Kemudian dari segi definisi, macam saya sebutkan tadi, maqasid itu adalah jamak kepada maqsid ataupun maksud. Maksud lah, qasada. Maksud bermaksud tujuan. Qasdun, tujuan. Sebab tu dalam niat, niat itu kita sebut sebagai al-qasdu dalam bahasa, dari segi bahasa. Niat itu didefinisikan dari segi bahasanya bermaksud tujuan. Kita berniat itu maksud kita mahu menuju kepada sesuatu. Itu samalah niat. Jadi kalau dalam konteks maqasid syariah, maksud maksudnya hala tuju ataupun penghujung kepada apa yang dibawakan oleh syariah. Okey. Jadi kalau dari istilah syarak, inilah antaranya Al-Imam Muhammad Tahir bin Ashur mendefinisikan maqasid syariah sebagai al-ma'ani wal hukmu al-malhuzatu lisyari' fi jami'i ahwal at-tashri' atau ma'zamaha bihaythu la takhtassu mulahazatiha bil qawni fi naw'i khas min ahkam syariah. Makna-makna dan hikmah yang diambil perhatian oleh syarak dalam keseluruhan atau sebagian besar situasi penurunan syariat yang tidak mengkhusus kepada mana-mana hukum syarak yang tertentu. Ini ya, bolehlah tengoklah banyak lagi beberapa takrifan. Ada yang Syekh Al-Fasi pula mengatakan tujuan-tujuan syariat serta rahsianya yang telah ditetapkan oleh Allah. Macam-macam. Dr. Ahmad Ar-Raisuni pula kata tujuan telah ditetapkan oleh syariat bagi merealisasikan kemaslahatan manusia. Jadi sebagai kesimpulan, maqasid syariah berdasarkan tiga-tiga takrif di atas umumnya disimpulkan sebagai tujuan, makna dan hikmah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam hukum hakam yang disyariatkan serta rahsia di sebaliknya dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Jadi kita kata inilah dia definisi yang dapat kita simpulkan. Dengan maksud kita boleh faham bahawa pengetahuan terhadap maqasid syariah ini membolehkan kita menjadi lebih yakin untuk berpegang dengan syariat Islam. Jadi barangkali kita boleh kata mereka yang tidak yakin, mereka yang ragu-ragu, mereka yang menimbulkan syubhah-syubhah tentang Islam sebab mereka tidak memahami. Barangkali mereka mungkin tahu hukum hakam itu, haram, halal dan sebagainya. Tapi bagaimana hikmahnya, tujuan disyariatkan satu perkara itu, mereka tidak faham. Dan inilah menjadi satu keperluan kepada kita. Barangkali kalau tidak keseluruhan orang awam, adalah sebahagian besar umat Islam yang memahami perkara ini supaya tidak muncullah salah tanggapan ataupun tergugat kefahaman Islam tu dalam kalangan masyarakat Islam. Jadi satu perkara yang kita kata melihat pada keperluan semasa memang diperlukan ilmu maqasid syariah ini supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi syubhat-syubhat daripada musuh-musuh Islam. Jadi itulah kita kata maqasid syariah ni secara ringkasnya. Bolehlah tuan-tuan dan puan kalau ada kesempatan boleh dapatkan buku-buku yang berkaitan dengan maqasid syariah, ada dijual di kedai buku dan itu perbahasannya lebih dalam tentang maqasid syariah. Okey, inilah secara ringkaslah. Antaralah bidang kajian maqasid, dia banyak lagi lah. Okay, jadi kita sebagai betul-betul pun boleh bacalah lebih lanjut. Jadi sebagai penutup, maqasid syariah telah menjadi satu ilmu yang berdiri dengan sendiri dan bukan lagi sekadar satu topik dalam ilmu usul fiqh. Bermaksud pada asalnya, barangkali mungkin zaman Al-Imam Juwaini, Al-Imam Ghazali, ilmu maqasid ini adalah cabang daripada ilmu usul fiqh sebenarnya. Jadi Imam usul fiqh kita tahu disusun oleh Al-Imam Syafi'i. Kan? Jadi Imam Syafi'i telah menggagaskan satu ilmu yang bernama usul fiqh. Kemudian ulama yang kemudian seperti macam Al-Imam Juwaini mengembangkan lagi satu cabang ilmu daripada usul fiqh yang bernama maqasid. Itu di peringkat awal. Yang disambung oleh Al-Imam Ghazali dan akhirnya menjadi satu ilmu yang sendiri pada zaman Al-Imam Syatibi. Jadi dia dah jadi satu ilmu yang berdiri sendiri. Satu ilmu yang autonomi. Yang tidak terkait dengan
ilmu yang lain. Sekian beberapa ulama pemikir Islam membincangkan ini dalam karya mereka. Ya betul. Banyak karya-karya yang kita boleh lihat. Maqasid syariah turut dijadikan sebagai parameter dan kayu ukur kepada pelbagai bidang. Antaranya isu hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, urus tadbir, amalan politik, penjagaan alam sekitar, tadbir urus, kewangan dan perbankan. Jadi kita lihatlah pengaplikasian maqasid syariah ini telah semakin meluas. Tujuannya adalah untuk kita menjadi satu benchmark, satu tanda aras bagaimana pelaksanaan syariah itu dalam kehidupan kita. Barangkali kita tak mampu nak laksanakan Islam secara keseluruhannya. Andai kata tak ada satu kayu ukur atau benchmark itu, maka maqasid syariah diaplikasikan sebagai benchmark tersebut supaya dapat dijadikan kayu ukur kepada pelaksanaan dan pengamalan ajaran Islam dekat kalangan umat Islam hari ini. Itulah bolehlah rujuk ketika ini boleh cari. Type je usul fiqh maqasid syariah. Pendahuluan kepada maqasid syariah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Macam saya sebutkan tadi, maqasid syariah ini juga telah dikembangkan, telah dikupas oleh tokoh ulama di alam Melayu. Itu kita sebut Al-Imam Syafi'i yang menyatakan Ad-Durriyat Al-Khamsah. Dan Imam Ghazali. Ini kemudian pada abad ke-19, abad ke-20, zaman para ulama di Nusantara, di alam Melayu, juga telah memuatkan perbahasan tersebut berkenaan kuliat 5, kuliat 6 atau kita sebut sebagai maqasid itulah. Tetapi kita boleh katakan, kita dapat lihat para ulama Nusantara tidak mengkhususkan perbahasan, kita kata ataupun tidak melanjutkan perbahasan maqasid syariah itu sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri. Itu Allah alam kita pun tak tahu macam mana. Tapi kita dapat temui perbahasan tentang maqasid syariah ini di dalam kitab-kitab yang lain. Misalnya Syekh Ahmad Al-Fatani membuatkan perbahasan ini dalam kitab Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Yang saya letak gambarnya itu. Beliau membahaskan tentang maqasid syariah ini secara ringkas. Dan beliau membahaskan atau menyatakan terdapat 6 perkara. 6 perkara yang dibahaskan oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi kalau kita boleh baca sekejap. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan wajib memeliharakan kuliat yang 6. Kuliat as-sittah. Syekh Ahmad pakai. Pertama, agama. Maka memeliharakan dia itu dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kafir dan daripada mencederakan segala yang wajib dan segala yang haram. Dan dari kerana memeliharakan agama itu disyaratkan memerangkan segala kafir harbi dan yang murtad, dan mensediakan barang yang kita kuasa atasnya daripada segala kekuatan dan tadbir yang dapat menolak dengannya akan kejahatan mereka itu. Ni kuliat yang pertama. Agama. Syekh Ahmad menjelaskan bahawa mesti pelihara agama kita ni, agama Islam, daripada sebarang ancaman. Bermaksud bukanlah sembrono untuk kita memprotes dan sebagainya, tetapi apa yang lebih penting adalah tindakan yang betul-betul efektif. Jadi dibimbangilah kalau tak kena pada tempatnya akan memberi mudarat yang lebih teruk. Jadi maka kat situlah perlu para ilmuwan, para alim ulama
apabila muncul satu perkara yang boleh mencederakan, kata Syekh Ahmad, menggugat agama Islam, maka perlulah bekerjasama memantapkan kembali perkara-perkara yang lompong itu. Maksudnya, kalau andai kata ada syubhat-syubhat yang ditimbulkan, mesti segera diselesaikan tanpa menimbulkan lagi kekacauan yang lagi rumit ataupun membesarkan lagi perkara yang kecil. Jadi setidaknya mestilah diselesaikan. Kalau perlu dijelaskan segera. Tak perlu lagi bertangguh-tangguh. Jadi dalam konteks Syekh Ahmad ini, beliau sebut kalau ada orang kafir nak mengganggu agama ataupun memain-mainkan agama Islam, maka perlu dipersiapkan tentera. Maksudnya tindak balas yang kita kata aktif jugalah kan, untuk memenuhi mereka yang bersifat ganas. Tetapi kalau kita kata hanya timbulkan persepsi apa semua, cara untuk melawannya pun menggunakan kaedah yang sama. Jadi taklah sampai kita waliyazubillah lah, tak perlu sampai memberontak, melakukan apa kita kata gunakan kekuatan senjata dan sebagainya. Kita elaklah daripada perkara yang seperti itu. Kedua, nafas. Kita apa, nafas ni nyawa lah kan. Nafas. Kedua, nafas iaitu diri seseorang dan memeliharakan itu dengan dipeliharakan daripada yang membinasakan dia atau yang mudaratkan dia. Nyawa lah. Jangan bermudah-mudah untuk membunuh orang lain. Dengan kata mudahnya. Jagalah, kena jaga betul-betul. Apa-apa perkara yang menjaga nyawa, Islam sangat menitik berat. Jadi bukan bermudah-mudah Islam untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada seseorang. Dia bukan satu benda yang mudah. Dia adalah prosedur dia yang ketat. Hukum hudud dan sebagainya itu, andai kata melibatkan nyawa, dia ada pendekatan dia, ada tata cara dia yang tersendiri. Bukan main-main semudah-mudah je untuk membunuh orang lain. Itu menjaga. Andai kata kalau ada ancaman kepada nyawa, maka perlulah diambil tindakan yang segera. Jadi kita doalah. Jadi sekarang ni kita tak dapat, itulah sepatutnya Islam, dalam Islam memang tidak, kita kata tidak boleh bermudah-mudah dalam membunuh-bunuhan. Jadi kalau apa yang berlaku sekarang di Palestin, itu adalah satu bukti yang menunjukkan bahawa Yahudi Zionis itu tidak, kita kata boleh kata tidak beragama. Mereka tidak ada rasa keberagamaan itu. Lihatlah bagaimana mereka membunuh rakyat Palestin macam tu dengan mudah. Jadi kita kata mungkin barangkali disebabkan oleh fahaman Zionis yang dianuti mereka. Itu menyebabkan mereka tidak dikira sebagai beragama. Maka dengan mudah je bunuh orang lain, bunuh orang Islam, bunuh penduduk Palestin yang ada di sana. Kita doalah semoga Allah menendangkan mereka, rakyat Palestin, dan menghancurkan musuh-musuh mereka dan Israel dan Allah. Dan yang ketiga, akal, dan memeliharakan dia dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia atau yang mencederakan. Sama juga akal. Ini maksud yang ketiga, akal. Mesti jagalah. Mencederakan akal seperti mabuk dan merosakkan, menghilangkan akal dan sebagainya. Keempat, nasab, iaitu pertambatan antara bapa dan anak dan memeliharakan dia dengan tertahan daripada zina. Itu nasab. Kena jagalah. Jadi perkara yang melibatkan nasab ni sangat diambil berat oleh Islam. Kelima, kemauan, dan meliharakan dia dengan tertegah daripada apa yang tudah, daripada apa kemauan. Ni nafsu ni. Meliharakan dia dengan tertegah daripada tuduh. Tuduh. Maksudnya maruah lah. Maruah ni, memelihara maruah. Kan? Maksudnya tak boleh nak menuduh orang dan perkara yang tak elok. Maruah umat Islam
maruah manusia itu dijaga oleh Islam. Dan yang keenam, harta. Dan membiarkan dia dengan ketiadaan, memperbuat dengannya akan barang yang tiada izin oleh syarak padanya. Jadi tak bolehlah buat perkara yang haram. Melibatkan harta. Jadi begitulah secara ringkasnya huraian Syekh Ahmad Al-Fatani dalam kitab Faridah Faraid. Yang kedua, kita nak melihat tentang pandangan alam Islam. Jadi sebenarnya kita dah ada dah subjek yang mengajarkan tentang perkara ini, iaitu di subjek SPM kan, dipanggil Tasawur Islam. Jadi tasawur Islam itu apabila dimodernkan dia jadilah pandangan alam Islam. Jadi tasawur Islam itu maksud gambaran tentang Islam. Apa yang ada tentang Islam. Jadi inilah dia satu kita kata perbahasan yang lebih umum tentang Islam. Adapun berkenaan iman, ihsan, Islam yang rukun-rukun iman dan Islam itu perbahasan tentang yang kita kata terperinci. Adapun pandangan alam Islam ataupun tasawur ini adalah perbahasan yang berbentuk lebih umum. Dimudahkan kita untuk menceritakan kepada orang lain apa itu Islam. Jadi tasawur ialah gambaran yang betul tentang Islam. Secara umumnya merujuk kepada Islam sebagai cara hidup yang meliputi akidah, ibadah, syariat dan akhlak. Islam menyentuh seluruh ruang kehidupan insan bermula daripada aspek akidah sehingga seluruh peraturan hidup. Mengatur usaha hidup sekecil-kecil daripada tidur sehingga ke negara dan juga politik antarabangsa. Jadi untuk perbincangan awal untuk pengetahuan asas kita semua, ciri utama pandangan alam Islam bermaksud kalau nak menceritakan Islam kepada yang non-Muslim misalnya, kita boleh kupas, kita boleh kongsikan melalui 5 ciri ini. Dia ada banyak lagi lah sebenarnya. Kita kata para pengkaji, para ilmuwan, ulama kita telah membahaskan barangkali boleh menjadi lebih daripada 5. Tapi yang 5 ni lah yang utama. Kita kata ciri utama tentang pandangan alam Islam. Yang pertama, Rabbaniyah. Bermaksud ketuhanan. Bila sebut tentang Islam, Islam mestilah bertuhan. Dia berbeza dengan etis. Etis tak ada Tuhan. Dia tak percaya pada Tuhan. Jadi agama Islam, agama yang bertuhan. Iaitu segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah. Umat Islam juga wajib meyakini bahawa setiap perkara yang terdapat dalam ajaran Islam adalah datang daripada Allah SWT. Ini secara ringkas ni lah. Maksudnya, hubungan kita sebagai umat Islam mestilah berhubung dengan Allah SWT sebagai pencipta. Jadi tak boleh putuskan hubungan tersebut. Tak boleh merasakan kita boleh buat segala-galanya. Mesti ada rasa setiap apa yang kita buat ni ada kaitan ataupun memerlukan bantuan ataupun pertolongan, juga melibatkan kekuasaan, kehendak Allah SWT. Jadi itulah. Jadi sebab itu Islam tidak boleh, Islam bukan agama yang mengajarkan kebebasan mutlak. Dia adalah syariat, kita ada syariat dan sebagainya untuk menjaga, menunjukkan bahawa itu adalah satu bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh ada yang lebih tinggi, lebih besar daripada kita semua, kuasa yang lebih besar iaitu Allah SWT. Itu dia. Jadi prinsip-prinsip Rabbaniyah. Mesti Islam agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jangan mengatakan Islam itu agama rekaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Perbahasan berkenaan dengan agama Islam dengan agama-agama sebelum Islam seperti Yahudi, Nasrani sebagainya, itu agama para Nabi sebelum ini. Itu boleh kita boleh bacalah dalam karya yang lain yang membahaskan tentang perihal perkara tersebut. Dia mengatakan Islam ini adalah lanjutan kepada agama-agama risalah yang telah dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Ada juga mengatakan bahawa Islam adalah agama yang khusus untuk Nabi Muhammad
dan sebelum ni agamanya Hanif. Jadi ada banyak pandangan. Kan? Tapi yang penting penting adalah Islam itu agama yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kedua, Islam adalah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan, kejahilan dan dorongan hawa nafsu manusia. Ini membezakan Islam dengan agama Kristian. Harta kitab Kristian yang kita ketahui pada hari ini adalah merupakan hasil tokok tambah daripada para padri ataupun para pemimpin agama Kristian itu sendiri. Sepertinya Saint Paul yang menyusun kitab New Testament itu, memasukkan perkara-perkara yang barang yang tak ada pun, yang tidak menjadi yang bukan berasal daripada Taurat Nabi Musa. Jadi tambah dalam New Testament itu. Jadi itu kita kata bersihlah, Islam itu bukan agama rekaan dengan bahasa mudahnya. Yang ketiga, Islam dan seluruh makhluk adalah hak Allah SWT. Itu menandakan kita ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Semua itu adalah milik dia. Kan? Semua akan dikembalikan. Kita percaya kepada hari kiamat. Hari kebangkitan. Itu adalah rukun iman kita. Yang keempat, Allah Ta'ala sebagai pemberi dan pemberi peraturan hidup. Jadi kat situlah ada syariah. Itu peraturan yang perlu kita patuhi. Jadi kesemua perkara 4 prinsip ini, andai kata kalau kita sedar, maka kita telah menyelesaikan ataupun telah merealisasikan kita kata pandangan alam Islam itu. Kita dapat hayati dan kita dapat cerita kepada non-Muslim. Inilah dia Islam Rabbaniyah. Apa tu Islam Rabbani? Maksudnya bertuhan. Kita ada kepatuhan. Kita percaya kepada hari kebangkitan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, syumuliyah. Jadi dalam alam Islam, pandangan Islam itu ada syumuliyah, iaitu lengkap dan sempurna. Jadi Islam agama yang sempurna. Bila cerita tentang Islam, kita kena kata bahawa Islam agama yang sempurna. Dibawa oleh Nabi SAW. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Surah Al-Ma'idah. Ayat yang diturunkan ketika Haji Wida pada Nabi SAW. Allah telah sempurnakan agama Islam itu pada zaman Nabi Muhammad sebelum baginda wafat. Yang mana Islam itu merangkumi semua aspek kehidupan dunia dan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah cakap, Allah pesan dalam surah Al-Ankabut, saya. Jangan tinggalkan hak-hak ataupun bahagian-bahagian kamu di dunia. Jadi maksudnya kalau nak mengejar akhirat, jangan lupa juga bahagian di dunia. Jadi ada keseimbangan di situ. Jadi Islam bukan agama yang hanya menyuruh penganutnya betapa memencilkan diri, kan. Kita ada peranan dalam kehidupan di dunia ini. Islam mengatur setiap sudut kehidupan, akhlak, ekonomi, perundangan, sosial, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, falsafah, sains dan sebagainya. Begitulah. Semua lengkap. Jadi jangan mengatakan bahawa tak ada Islam dalam kehidupan kita. Semua setiap apa yang kita lakukan tu ada Islam. Ada peranan Islam yang boleh dilakukan. Antara prinsip syumuliyah, kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala itu daripada dia, maka Islam itu adalah sempurna. Semua manusia tidak terikat dengan masa, ruang dan tempat tertentu. Manusia itu pelbagai. Jadi kan ada zaman sebelum Islam, ada zaman Islam. Jadi kita tidak boleh menilai bahawa manusia itu sama je sepanjang masa. Dia berubah-ubah. Jadi Islam boleh mengadaptasi terhadap perubahan tersebut. Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bermaksud sebagai khalifah mestilah terlibat dengan urusan-urusan di dunia. Bukanlah kita hanya memencilkan diri daripada dunia. Keempat, Islam telah menyediakan segala peraturan hidup yang mencukupi setiap sudut. Jadi setiap benda tindakan kita ada peraturan yang kita boleh jadikan sebagai panduan. Itulah dia syariat juga. Yang ketiga, waqi'iyah. Maksud ajaran Islam adalah bersifat realiti, praktikal dan boleh serta mampu diamalkan oleh semua manusia tanpa mengira kedudukan, pangkat, bangsa dan sebagainya.
Jadi waqi', realistik lah. Praktikal. Bukan agama-agama yang kita kata dongeng-dongengan. Bukan agama yang kita kata percaya benda-benda yang tak logik, kan. Jadi dia realiti, bersifat realiti Islam itu. Jadi apa kita kata agama Islam tu misalnya tidaklah menyuruh kita kata kalau buat makanan misalnya hanya makanan yang tertentu yang diharamkan. Ada syarat-syarat dia. Sedangkan makanan yang haram itu tidaklah banyak berbanding dengan makanan yang halal. Jadi dia tidak sempit lah. Islam tidak menyempitkan kehidupan manusia. Antara prinsip waqi'iyah bersifat praktikal, menyelesaikan masalah manusia, menekankan kesederhanaan, positif terhadap pemikiran manusia. Jadi keempat-empat prinsip waqi'iyah ini menjadikan Islam itu relevan untuk sepanjang zaman. Andai kata kalau ada yang mempersoalkan, mungkin kita boleh berhujah ataupun membahaskan empat perkara ini bersama dia. Barangkali mungkin dia tidak perasan bahawa Islam memenuhi keempat-empat prinsip ini. Ataupun dia salah faham, ataupun dia salah melihat. Barangkali yang dia nampak itu salah. Walaupun dilakukan oleh umat Islam. Itu yang kita nak perlu betulkan. Keempat, alamiah, maksud sejagat, buana, global atau universal. Meyakini bahawa ajaran Islam sesuai pada semua manusia, tanpa memilih mangsa, tempat dan zaman. Jadi alamiah itu bersifat merentas komuniti. Semua boleh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah firman, tidaklah aku jadikan engkau, aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Maksud Islam itu boleh disebarkan ke seluruh alam dan barangkali tidak perlu dipaksa pun, sebagaimana gerakan-gerakan misioneri yang memaksa penduduk bumi convert kepada Kristian pada zaman dahulu. Pada zaman kita kata zaman era penjajahan. Mereka paksa kaum-kaum penduduk yang mereka jajah itu menganut agama Kristian. Jadi kalau Islam, ada setengah tu tak ada askar pun, tak ada tentera pun, tapi dah boleh Islam. Misalnya alam Melayu. Tak perlu dipaksa, walaupun jauh daripada tanah Arab yang menjadi pusat Islam, tapi akhirnya rantau alam Melayu ini memiliki penduduk Muslim yang ramai. Jadi walaupun kita berbeza budaya, bahasa dan bangsa, tapi Islam itu boleh dianuti. Apatah lagi di Amerika, di benua-benua yang lain, Afrika dan sebagainya. Jalan Islam sesuai dan dapat diamalkan pada semua tempat, masa dan zaman. Prinsip alamiah manusia adalah sebaik-baik kejadian. Jadi tak ada istilah kata perendahan martabat manusia itu. Walaqad karamna bani Adam. Allah Ta'ala firman, Allah telah dan kami telah memuliakan Bani Adam fil barri wal bahr, di laut dan di daratan, di darat dan di laut. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mulia, bahkan dilantik sebagai khalifah pula, kan. Jadi tiada istilah manusia kulit hitam rendah, manusia kulit putih yang lebih mulia dan sebagainya. Masing-masing manusia adalah mulia, kan. Memakmurkan alam mengikut ketetapan Allah. Jadi perlu kata berusahalah. Tapi terbalik hari ini kita dah melihat satu fenomena yang terbalik. Mereka-mereka yang dikatakan tidak beriman pada Allah Ta'ala itu dilihat memakmurkan dunia ini dengan macam-macam teknologi dan sebagainya. Jadi mungkin masanya lah untuk umat Islam kembali bangkit. Kenal pasti peranan kita yang sebenar, kemudian bangkit. Kemudian ketiga, Islam sentiasa menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Itulah dia yang membezakan kita dengan bangsa lain ataupun agama lain. Daripada situlah umat Islam ini boleh bersifat global. Sebagaimana umat Islam hari ini tidak meredai kekejaman yang dilakukan oleh
Zionis kepada Palestin. Begitu juga umat Islam juga tidak redai kepada sebarang bentuk kekejaman yang berlaku di tempat-tempat lain seperti di Iraq, Afghanistan, Rohingya, Kashmir dan sebagainya. Semua itu adalah, dia kata, merupakan tidak selari dengan apa yang diamalkan oleh umat Islam, apa yang diajarkan oleh Islam, kan. Ini satu benda yang berbezalah. Kita Islam tidak mengajar kekerasan. Itu beza dia. Apatah lagi nyawa, melibatkan nyawa, kan, kita sebut tentang maqasid tadi. Dan keempat, Islam menjamin hak asasi manusia. Perkara yang menjadi hak asasi manusia mestilah dipenuhi. Tiada siapa yang boleh menyekat hak-hak asasi manusia seperti makan, minum, pakaian dan sebagainya. Tak boleh membiarkan manusia kelaparan. Itulah apa yang berlaku, krisis-krisis di global, kan, krisis-krisis dunia. Ada negara-negara yang miskin, yang tak dapat nak memenuhi keperluan asas rakyatnya. Satu benda yang perlu diselesaikan. Kalau ikut kembali kepada Islam, kalaulah pemimpin itu mengetahui atau memahami Islam dengan sebenarnya, maka hal-hal ini tidak, setidak-tidaknya dapat dikurangkan. Paling bagus dapat diselesaikan supaya tiada sebarang isu hak asasi manusia sebagaimana yang berlaku pada zaman pemimpin Islam sebelum ini, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kan. Ketika itu umat Islam hidup dalam keadaan penuh kecukupan, kan, sampai zakat pun tidak ada untuk tidak ada orang yang ambil zakat ketika itu. Begitulah. Dan yang kelima, sabat dan murunah. Sabat bermaksud Islam dalam keadaan tertentu bersifat tetap, teguh dan tidak mengalami perubahan. Jadi hal ini tidak dapat dipindah sebagai teras kepada ajaran Islam. Masalahnya berakidah, ibadah-ibadah wajib dan hukum syarak itu tidak boleh ditukar, diubah sesuka hati. Tapi ada murunah yang bermaksud anjal. Ada juga di sebalik hukum-hukum dan peraturan terdapat dalam Islam boleh berubah mengikut sesuai masa dan keadaan, namun masih di atas prinsip asas. Walaupun Islam telah menetapkan pelbagai hukum dan batasan, Islam dalam keadaan tertentu masih ada kelonggaran. Ada perkara cabang mengikut kesesuaian masa dan tempat. Ada dia. Itu kita akan bahas dalam soalan fiqah. Itu ada dibahaskan. Jadi kalau nak tahu keanjalan sesuatu perkara itu, ibadat dan sebagainya, itu dibahaskan dalam hukum fiqah, dalam ilmu fiqh. Bukan berkaitan ibadah dan sebagainya. Jadi tidak rigid lah, kita katakan. Jadi kalau kita lihat perkembangan tradisi penulisan usul fiqh, penulisan kitab-kitab fiqh itu telah menyediakan kepada kita pelbagai pendapat. Itu kita kata ada pendapat yang kata boleh, ada pendapat yang kata tak boleh. Jadi semua itu berlega dalam kerangka murunah. Maksudnya khilaf-khilaf para ulama, perbezaan pendapat ulama itu berada dalam lingkungan keanjalan tersebut. Jadi tidak mengapalah. Bolehlah kita melihat keadaan mana yang sesuai. Itu dalam perbahasan fiqh, hukum fiqh. Jadi mengapa pentingnya nak memahami pandangan alam Islam? Kita akan beramal dengan Islam yang betul. Itu kena faham. Takut kita tak faham, kita salah faham, kita beramal dengan cara yang salah. Padahal bukan itu ajaran Islam. Oleh itu pegangan ibadah, pemikiran dan cara hidup mestilah pimpin dengan roh Islam. Maka tidak berlaku individu yang menganut ajaran sesat, liberal, sekular, serta hidup bertuhankan akal dan nafsu semata-mata. Inilah untuk kita menghadapi zaman-zaman globalisasi, ancaman pemikiran, kita kena faham Islam yang betul. Kembali memahami Islam. Kedua, membantu kita menangani isu dan permasalahan dalam kehidupan menurut perspektif Islam. Jadi kalau kita faham pandangan ala Islam atau tasawuf Islam itu, penyelesaian dapat diberikan mengikut kerangka Islam. Kan? Jadi kalau kita tak faham, kita nak buat penyelesaian, hanya mengatakan Islamik dan sebagainya tanpa memahami nilai-nilai ataupun unsur-unsur Islam yang sebenar tidak memadai.
Jadi kat situ kita perlu faham, di mananya Islamik itu, unsur-unsur Islam, kemudian kita boleh bagi penyelesaian mengikut acuan Islam. Setiap masalah. Jadi barangkali kita boleh kata kemunculan produk-produk perbankan dan Islam, bank Islam, takaful Islam dan sebagainya, pelaburan Islam. Itu semua adalah telah dibincangkan oleh para ulama, para ilmuwan. Jadi menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ketika itu. Jadi kat situlah perlunya satu pengetahuan tentang pandangan alam Islam yang sebenar. Yang ketiga, kita akan berusaha untuk mengelakkan sebarang bentuk konflik dan pertentangan. Khas yang ketiga, berhadapan dengan pandangan negatif masyarakat Islam dan bukan Islam. Pandangan negatif sepatutnya ditangani dengan pendekatan bijaksana serta bertahap sehingga penyelesaian tentang Islam dapat dikemukakan. Jadi konflik-konflik yang timbul ini biasanya adalah sama ada salah faham ataupun sengaja ditimbulkan. Jadi kita cuba berlapang dada. Kalau kita ada memiliki fahaman Islam ataupun alam Islam yang betul, maka kita akan maklumlah, okey, tak apalah, itu khilaf je. Perbahasan ni dah dibincangkan oleh ulama sebelum ini. Jadi tak perlu kita nak berkecoh-kecoh lah kan. Jadi yang penting, tapi jadi masalahnya mereka yang tak tahu ataupun belum mengetahui, tak terdedah dengan isu tersebut. Jadi kecoh lah, kalut lah kan. Itu yang kita tidak mahu. Jadi alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian kuliah tentang sambungan daripada bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan maqasid syariah dan pandangan alam Islam. Jadi begitulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan untuk kelas minggu lepas. Jadi saya akan upload video ini, saya akan kongsikan video ini di Telegram, bolehlah tonton. Dan saya akan maklumkan kemudian berkenaan dengan tugasan. Dengan tugasan yang perlu dilakukan untuk kumpulan ataupun individu, insyaAllah. Dan minggu ini kita ada kelas pada hari Ahad, 18 hari bulan. InsyaAllah kalau saya cuba, tak silap saya ada di luar kawasan 18 hari bulan itu. Andai kata kalau perlu, saya akan sediakanlah video seperti ini lagi untuk kelas yang akan datang. Okey. Saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.